Saya terkejut nampak dia, dan dia pun terkejut nampak saya. Padahal dia tengah ready tau. Lepas tu dia lari tapi sampai menoleh-noleh ke belakang. Okey. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Dah 2 part kita dengar. Orang kata part pertama viral. Tak ada lah, maksudnya banyak orang ni suka dan emosi. Dan cerita ketiga dah masuk part 3 ni, kita tak tahu cerita apa nak dikongsikan pula. Yang pertama tu cerita dia mungkin agak buat orang emosi kan. Tapi kedua tu dah neutral balik, dah faham. Kan? Faham. Tapi cerita yang ketiga ni dia agak topik popular. Kan? Aku perasan lah banyak kali dah orang cerita. Tapi yelah, versi tempat ni banyak-banyak. Jadi cerita pun pasti berlainan. Cerita pasal apa? Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan bawah. Korang boleh follow kita punya TikTok dengan Instagram. Dan korang yang mana mungkin ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Jadi nak perkenalkan ni pun korang dah kenal. Jadi kita nak tanya khabar je lah. Assalamualaikum Kak, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Kak, 2 cerita dah. Orang kata 2 episod dah ditayangkan. Episod kali ni nak cerita pasal apa Kak? InsyaAllah saya akan cerita berkenaan dengan benda yang jadi dekat saya di asrama. Asrama. Jadi yelah, ramai dah cerita. Adakah kali ni ada sangkut paut juga? Yelah, kalau perasan kan start sekolah ada cerita hantu Jepun kan. Dan banyak lagi lah versi. Dan kali ni kita nak dengar versi Kak Fatimah. Betul. Jadi Kak, untuk cerita kat asrama ni kan, ni asrama harian ke asrama penuh ni? Saya sekolah asrama penuh. Tapi apa yang berlaku dekat saya ni ialah satu misteri yang sampai tahun 2023 ni, dah 25 tahun, misteri tu tak pernah terjawab. Dan kalaulah kata insan yang saya akan ceritakan ni mendengar cerita ini, kalau awak teringat, katakanlah dia teringat, mungkin boleh bagi tahu, merungkai persoalan yang saya tertanya-tanya selama 25 tahun ni lah. Baik. Okey, siapakah awak tu kan? Okey, baik. Okey, baik Fatimah, kita dah tak sabar nak dengarkan cerita daripada Kak Fatimah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, saya akan terangkan dululah keadaan kedudukan tempat yang berlaku ni. Sekolah saya ni dia macam dekat depan jalan besar tau. Jalan tu maksudnya ada 2 lane yang ke kanan tu, lepas tu divider jalan, 2 lane pula ke kiri. Lepas tu bahu jalan pagar sekolah. Okey. So pagar sekolah saya tu dia macam tempat untuk budak-budak riadah. Lepas tu court saya rasa court basketball. Lepas tu baru bangunan. So kelas saya ialah bangunan yang pertama ni. Okey.
Kiranya kalau tengok dekat tingkap belakang kelas tu, kita boleh nampak lah kereta lalu lalang dekat jalan besar tu kan. Seberang jalan sana ialah macam pasar raya. Dia macam bukan mall, tapi pasar raya yang besar jugalah, macam Glamour tu Giant macam tu kan. Dia kat sebelah sana. So dia tidak sunyi. Tapi blok tu kita panggil blok A lah Blok A ni dia ada 3 tingkat. Kelas saya atas sekali ada 5 kelas. Tingkat 1 dan 2 makmal sains. Okey, so biasa kan kelas kan bangunan, lepas tu tangga, bangunan tangga macam tu kan. Dia selang-selang macam tu kan, sebab dia blok yang bersambung kan. So dekat blok saya ni, blok depan sekali, hujung sekali yang paling belakang ada satu pokok tau. Pokok tu banyaklah diceritakan kisah-kisah sebelum-sebelum ni kan. Tapi kalau saya sebut ni kan orang marah kan. Tapi saya bukan tak percaya, sebab benda tu tak pernah jadi kat kita satu. Lagi satu, waktu siang makcik-makcik cleaner, tukang-tukang sapu ni kan, diorang selalu letak macam penyapu, penyodok dekat situ tau, macam tempat diorang berehat. So macam tak nampak menakutkan lah pada saya. Okay, so waktu ni hujung tahun 1990-an lah kan. Masa tu saya dah ada junior. So 1 tahun tu saya tak ingat apa kes, saya bergaduh dengan sekumpulan budak lelaki. Kira macam geng saya gaduh dengan geng ni lah. So menyebabkan, saya tak ingat apa cerita, tapi menyebabkan geng ni panggil saya babi. Dia panggil kalau perlu sensor lah. Dia macam kan dua ada gelaran-gelaran kan. Tapi geng ni sahaja dipanggil saya babi. Lepas tu biasalah kalau senior kan dia ada pengikut junior. Batch sebelum lepas tu kan dia rekrut macam tu kan. So geng ni saya rasa dalam 6 ke 8 orang ramai. Geng saya 4 orang je. Tapi macam kita orang ni jenis yang macam malas nak layan. Malas macam tak kau lah. Sebab kita SDP, kalau apa-apa kan warden, cikgu senang nak mak kita kan. So macam lantaklah dia macam tu. So agaknya mungkin sebab kita orang punya ignorance ni, geng lelaki ni tadi dia rekrut pula junior setahun dengan kita orang, memanggil juga kita orang macam tu. So memang dia tak ada dah panggil saya Fatimah tau. Dia memang bila lalu je memang babi macam tu. So dijadikan kan, sabar je lah. Dijadikan cerita satu malam kelas saya di hujung depan. Maksudnya kat depan tu ialah parking kereta guru. Tapi waktu tu malam. Waktu tu malam, jadi cikgu tak ada lah kan. Cumanya setiap blok tu adalah orang sebab prep malam kan. So malam tu saya ni bukan jenis orang yang suka ke tandas. Tapi kalau dah macam sebab saya suka pergi tandas dekat asrama lah, macam sekali je pergi. Sebab asrama dekat blok B sebelah blok saya tu, dan tingkat bawah sekali. So macam nak kena turun tangga, dan bila turun tangga kena menghadap dekat pokok tu tadi. So tak nak. Tapi dijadikan cerita malam tu saya rasa saya nak pergi tandas. Saya pun mengajaklah kawan saya ni, geng saya ni. Tapi saya tak ingat kenapa dia tak, saya rasa dia tidur buat malam tu. Prep malam tu dia tidur. Kejut-kejut tak bangun budak ni. So saya pun dah tak tahan, saya pergi sendiri. Tapi bila saya keluar dari kelas saya tu form tu satu-satunya kelas kat blok tu. So 4 kelas lagi ialah form kelas junior tau. So dijadikan cerita budak junior yang kita bagi nama budak best saya tu, kita bagi nama dia A. A ni geng dia rekrut budak junior ni, nama dia OC. Okay. So dijadikan cerita waktu saya keluar dari kelas tu, OC dia ada dekat koridor. Ni budak-budak nakal tau. So macam prep malam kan banyak main je kan. So dia tengah main, saya tak tahulah kot dekat koridor. Lepas tu bila dia nampak saya keluar turun tangga, dia pun macam babi macam tu tau. So dia ikut saya. Dia ikut saya turun tangga. Sambil dia berzikirlah benda tu, dia mengejek saya kan. Tapi saya macam tak kau lah. So dia saya seorang, dia seorang.
So turun tangga pergi toilet. Saya pun sampai kat toilet tu ada 2-3 orang budak lain tau. Tak ada benda yang menakutkan langsung. Budak perempuan lain kan. Biasalah budak perempuan kan memang suka pergi toilet. So toilet ni dekat hujung belakang juga. Kiranya kalau keluar toilet, pergi belakang tu nampaklah pokok tu. Okay. Lepas tu saya pun dah settle semua. Saya pun keluar. Rupa-rupanya OC ni dia tunggu saya dekat laluan tengah tu. Kan ada yang macam letak notice board macam tu kan. Rupa-rupanya dia tunggu saya tau. Lepas tu bila saya sampai kat situ, saya terkejut lah nampak dia. Sebab dia macam mungkin dia nak segah saya ke, saya tak tahulah. Saya terkejut nampak dia. Dan dia pun terkejut nampak saya. Padahal dia tengah ready tau. Lepas tu dia lari tapi sampai menoleh-noleh ke belakang. Okay. Sambil dia naik tangga tu, saya pun macam, besar budak OC ni kan, dia cakap macam tu. Lepas tu saya masih bila dia naik, dia dah kira saya masih naik tangga, dia dah sampai tingkat 2. Dia telik tapi dia lari. Memang muka dia masa tu ketakutan sangat. Sampailah dia sampai kat kelas dan saya pun sampai kat kelas saya. So saya cakap dekat saya kejut lah kawan saya tu juga. Saya kejut lah, saya cerita. Kau tahu tak, OC nampak aku macam ni, dia tak ada ejek weh. Cakap memang aku rasa seumur hidup aku sejak dia menijik tu sampai malam ni lah pertama kali dia nampak muka aku. Dia tak menijik sampai balik dari toilet. So kawan saya ni dengan selambanya, mungkin dia mamai kan, nampak hantu kat belakang kau, boleh tak dia cakap macam tu. Maksud saya macam kau ni apalah gitu kan. Tapi memang sejak malam tu balik prep, di saat geng-geng si OC ni, pengikut OC ni memang jalan kat tepi kita orang, memang babi-babi kat kita orang kan. OC seorang je tak sebut perkataan tu. Sejak malam tu dia jumpa saya kat mana-mana, dia behave sampailah saya datang untuk ambil result SPM. Kawan-kawan dia masih panggil saya dengan nama tu kecuali dia. Saya tak tahulah dia nampak ada benda kat belakang saya ke, dia nampak muka saya berubah, aku tiba-tiba cantik ke masa tu kan, jatuh hati. Tak tahulah. Tapi memang sampai sekarang saya tak tahu dan saya kadang-kadang tertanya-tanya, apalah agaknya yang dia nampak sampai dia boleh berubah macam tu. Sedangkan A ni sampai masa SPM dia masih panggil saya dengan binatang tu. OC ni dia tak. Padahal OC ni dia ketua OTAI untuk junior. Ketua Pailang untuk junior. Tapi dia seorang je. Dia jumpa saya memang dia tunduk. Kawan-kawan saya yang 3 orang ni pun macam, pelik lah kenapa dia seorang je. Apa benda yang dia nampak malam tu. Jadi kalau OC mendengar, OC ni memang nama dia tau. Memang nama dia di sekolah. So OC, kalau kau dengar ni, kau ingat lagi benda tu, cuba komen apa sebenarnya yang kau nampak. Okay, maksudnya akak pun belum dapat jawapan lah. Saya tak dapat. Saya sampai sekarang macam bila benda ni terlintas dengan geng saya, kita orang masih lagi best friend sampai hari ni. Memang kita orang macam, apa benda dia nampak belakang kau memang kita akan tertanya-tanya benda tu. Okey, jadi kenapa akak tak pernah nak pergi tanya je kat dia? Ke sebab gaduh tu lah? Entahlah, baru-baru ni saya dijumpa kawan dia. Okey. Batch dia lah. Tapi budak ni yang tak panggil saya macam tu lah. Kiranya budak lelaki baik lah. Dan saya baru dapat tahu yang sini dia baru menamatkan PhD dia. So saya macam, takkanlah sekarang baru aku nak tanya. Dah jadi orang bijak panggil kan. Memang tapi sebenarnya bila orang panggil kita macam tu, dia macam bully. So benda tu sebenarnya mental affected. So memang tak adalah saya nak pergi, nak tiba-tiba tanya kan. Lepas tu macam budak-budak lain pun masih macam tu. Takkanlah kalau tiba-tiba saya pergi tanya kan, kena beramai-ramai. Macam tu lagilah saya down kan. So memang saya tak tanya. Haraplah OC dah PhD dah. Mesti dah jadi orang dah. Dah. Itulah. Mesti kau teringat balik kau babi-babi dengan orang. So komen lah. Tapi
one of kawan saya cakap lah, kawan baik saya yang tak turun dengan saya tu kan. Dia cakap mungkin aku tak pergi tu dan kau seorang je pergi, Allah nak bagilah kot, nak bagi dia berhenti. Nak bagi dia berhenti buat benda tu dekat orang lain. Mungkin macam tu lah kot. Kita memang mengharap lah OC ni antara pendengar kita. Dah harap kau komen, bagi tahu kenapa sih, kenapa kau lari. Kau ketua pailang, Mat. Kau ketua pailang tapi kau lari di saat kau membabikan orang. Ini tak boleh ni. Ini menjatuhkan kau punya muka. Kau jatuhkan kau punya kata kaplan kau kat sekolah tu. Alright, okay, baik. Jadi dia masih jadi tanda rahsia. Apakah yang saya nampak? Allahualam. Okey tak? Untuk cerita yang kedua, cerita apa? Okey, cerita yang kedua ni ketika di matrik lah, matrik Gopeng tu lah. Okey. Tapi masa ni saya tak tahulah saya dah kena hantau tu ke belum. Sebab masa ni ialah ketika saya second sem. Zaman saya tu dia memang ada 2 sem je. Dia kan ada satu matrik yang 2 tahun kan. Ada lepas tu dia zaman saya ni yang memang 2 sem je. Kiranya kalau sem 2 kau kantoi, memang ni lah, payahlah nak masuk degree. Okay, so masa tu second sem, saya tak tahu yang saya allergic pada royal jelly. Kan madu kan dia ada royal jelly tu kan. So biasanya makan madu tak ada jadi apa-apa. So satu hari balik bermalam, salah seorang kawan saya bagi satu paket royal jelly tu. So makanlah. Tiba-tiba saya jadi bengkak-bengkak badan, muntah-muntah. Lepas tu memang macam lembik lah kan. So saya punya roommate pun bagi tahu dekat warden. So malam tu waktu saya makan tu dalam pukul 10. So warden terus kejarkan saya ke hospital Ipoh. Malam tu juga. So saya ingat lagi saya muntah-muntah dekat kecemasan dia orang tadah dengan kotak tong kuning tu kan. So sebab dah macam teruk sangat, memang merah panas bengkak tu, saya kena warded malam tu. So warded tu dah tengah malam lah, lebih kurang pukul 12 macam tu. Saya dapat ward kelas 3 di tengah-tengah. Maksudnya kiri kanan tepi saya semua masih ada orang, ada pesakit. Okay, so sebab saya dah masuk lambat, tidur macam tu kan. Saya ni jenis yang kalau ambil darah susah tau. Macam dia kena cucuk 2-3 kali baru darah saya keluar. So malam tu tengah tidur, diorang dah masuk drip kan, bagi kita kan buat muntah-muntah kan. So dalam pukul 3 saya ingat, sebab masa tu saya memang tak cabut jam dan saya tak tukar baju hospital pun masa tu. Mungkin tak larat kot kan. Biasa kan kalau warded terus bagi baju hospital, tapi hari tu saya tak tukar lagi. Saya pakai jumper masa tu. So dalam pukul 3, memang tepat pukul 3, datanglah seorang doktor. Doktor Chinese tau. Dia pun dengan pelat-pelat dia tu, adik-adik, kita nak buat blood test. Cakap macam tu. So saya pun macam mamai kan. So saya pun bagi je lah tangan, sebab kita baru tidur. Macam lepas sakit baru dapat tidur kan. So bagi je lah tangan. Lepas tu dia memang cucuk guna pisau jari tau. Guna tu lah string tu kan, yang jarum yang ambil darah tu. Dia ikat dengan strap tu kan. Dia ambil kat lengan 3 tabung uji tau. 3 tau. Penuh tau. Lepas tu dia letak dekat dalam bekas yang pundi kacang, bentuk pundi kacang tu kan, bekas yang bentuk buah pinggang tu. Kan. Saya ingat lagi masa dia mula-mula nak cocok tu, memang darah saya terpancut. Tapi saya cakap dekat dia, it's okay, memang susah. Saya memang susah nak ambil darah. So dia dah dapat tu, dia ambil 3 botol, then balik. Dia bangun lah kan. Lepas tu esoknya pagi saya dah bangun apa semua, saya dah better, dah semayang subuh. Lepas tu datang satu doktor pelatih Melayu. Dek, ambil darah. Ambil darah. Saya macam
darah saya semalam kenapa doktor? Kan semalam dah ambil 3 tabung. Lepas tu doktor tu kata kejap. Lepas tu dia pergi dekat kaunter depan. Dia cakap tak ada pun kita ambil darah malam tadi, tak ada record. Saya marah lah. Saya kata malam tadi dah ambil 3 tabung tau, you ambil. Dr. Chinese, saya cakap macam tu. Siap darah saya terpancut lagi. Ada tau darah saya dekat atas cadar tu. Okay. Sebab mungkin malam saya fikir macam malam kot, tak sempat lah nak tukar-tukar kan. So saya macam tidur je. Lepas tu doktor Melayu ni pun dia nampak darah tu. Tapi dia cakap tak ada record. Tak ada record dia kata. So dia ambil lagi sekali darah saya. Sebab dia kata dan ada tanda macam tapi tak ada plaster lah. So macam saya fikir mungkin dah tertanggal ke apa benda kan. Tapi doktor tu tak cakap apa-apa dengan saya. Dan dia macam kita ambil ke sebelah lagi lah macam tu. So dia ambil kat tangan kiri. Saya masa tu saya marah. Sebab saya nampak darah kat atas cadar. Dan saya nampak kesan jarum dekat tangan saya. Tapi tak ada record. So masa tu saya macam korang ajar betul ambil darah aku banyak. Tapi tak ada record. Lepas tu ambil lagi. Macam tu tau. Tapi okey lah. Saya pun macam tak apalah. So saya rasa saya warded 2 hari kot. 2 malam. 3 hari 2 malam. So saya boleh discharge. Lepas tu bila saya balik matrik, kebetulan kawan baik saya tadi dapat 1 matrik tau. So saya cerita kat diorang. Macam kiranya BFF yang tak ada rahsia tau. So kawan saya yang sekali yang mengkonklusikan POC tu nampak apa, dia pun cakap kata yang ambil darah kau tu bukan doktor. Sebab tu tak ada record. Lepas tu ambil banyak pula, dia cakap. Secara logiknya kau setakat muntah, kenapa dia nak ambil 3 tabung uji penuh? Astaghfirullahalazim. Saya memang tak terfikir benda-benda macam tu. Bukan sebab tak percaya, tapi sebab dia datang ke doktor. Yalah, kita ada. Yalah kan. So memang sampai sekarang lah I'm soft. Tapi tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah berlaku kepada saya daripada cerita darah tu. Tak tahulah kan. Kira sebenarnya memang ada ke tidak doktor Cina situ? Dia tak ada bagi tahu lah. Tak ada. Doktor tu tak ada. Mungkin sebab saya pun tak ada curious, tak ada tanya apa benda kan. Dia mesti cakap lah semalam dah ambil, ni ambil lagi. Saya marah lah macam tu sebab ambil darah aku banyak-banyak buat apa macam tu kan. Tapi memang dia kata tak ada. Dia tak ada cakap tak ada doktor Cina ke apa sebab kalau ward kan dia orang kerja shift. Kan. So macam agaknya tak ada, mereka tak ada ulas. Dan saya pun tak adalah bertanya-tanya dekat misi ke apa sebab memang saya tak terfikir orang ke bukan orang ke, tak ada. Saya tak terfikir benda tu. Yang doktor pelatih tu doktor pelatih tu dah ambil darah sikit je lah. Dia ambil macam setengah tabung je kot. Tabung uji kecil je dia ambil. Dan dia tak ada ulas pun. Kita orang takkan ambil banyak. Dia tak ada cakap pun. Sebab saya macam semalam ambil sampai 3, ni ambil 1. Dia diam je. Tak tahulah, mungkin lepas tu dia cerita dengan tim dia ke, saya tak tahulah. Tapi memang begitulah. Saya ni blur sebenarnya. Benda-benda macam tu memang saya blur. Bila kawan saya cerita saya macam entah. Tapi tak terfikir lah macam tu kan. Faham. Itu lagi satu misteri dalam hidup saya. Baik. Agak misteri jugalah kan. Apa dia doktor lah. Kalau anda katalah kesilapan teknikal, maybe. Ataupun nak kata kalau hantu pun kalau hantu dah happy jadi doktor ke lah. Praktikal tu. Betul. Sampai 3 tabung uji dia ambil kan. Ya, sebab tu saya tak terfikir. Sebab dengan pakai baju doktor, dengan pelat-pelat dia cakap kita nak ambil you punya darah ya, untuk uji kaji. You muntah-muntah kan macam tu tau. So macam carilah dengan saya ada kesan darah dekat tilam, ada kesan jarum, tapi tak ada, rekodnya tak ada. Faham. Alright.
Is it dia kalau adalah memang doktor yang memang dia terlupa kan, dia terlupa nak record kita ni pun jadi pengajaran lah untuk orang yang dengar kan, yang kerja bahagian perubatan. Kesian dia, dah lah 3 temuji lepas tu tak ada record pula. Betul. So kalau benda ni memang mistik, wallahualam, mungkin juga doktor-doktor atau pekerja kat sana dia ada tahu sikit cerita, cuma takkanlah dia nak memomokkan kita dengan cerita-cerita seram tu kan. So sebab tu tempat yang memang orang datang setiap masa ada pesakit yang perlu duduk kat situ kan. Baik. Okey, 2 cerita kita dah dengar Kak. Ada lagi cerita tak? Saya pasal hostel, waktu zaman hostel yang terakhir ketika saya di universiti. Okey. Tahun akhir. Yang ni tak tahulah misteri ke tak, tapi memang saya geram jugalah cerita dia. Saya ambil course yang agak susah. So kiranya nak score for flat tu memang Chinese pun agak sukar nak dapat for flat dekat sini. Tapi bukan medik lah, bukan medik. Lepas tu satu hari saya duduk di tingkat atas sekali, bilik hujung sekali. Bilik saya bersebelahan dengan rumah fellow. Dan fellow saya ialah fellow lelaki. Saya tak tahulah kenapa dia letak fellow lelaki dekat asrama perempuan kan. Mungkin tak cukup fellow perempuan lah. Tapi fellow ni jenis yang baik lah. Dia tak lalu dekat kita punya koridor. Dia memang sebab rumah dia tu terus tangga yang sama yang kita guna. Tapi kalau dia naik tangga, dia terus masuk rumah dia. Cuma kita student perempuan, kita akan bolehlah turun tangga tu kan. Okay, so satu malam saya punya bilik ni dia ada 2 katil double decker, maksudnya 4 katil lah. Tapi bilik untuk 2. Bilik untuk 2 orang je, sebab meja study ada 2 je. Faham. So atas tu memang tak ada tilam. Kiranya kalau saya baring kat bawah, saya boleh saya nampaklah palang-palang katil atas dan nampak terus lah ceiling kan. Tapi bilik saya ni bukan menghadap hutan. Bilik saya ni menghadap asrama depan. Okey. Dekat college ni ada 4 asrama perempuan, 2 asrama lelaki. So saya kalau saya buka tingkap atau pintu, saya akan menghadap asrama perempuan yang blok lagi 1. So satu malam saya tengah buat coding. Buat coding ni memang pening lah sikit kan. So sambil-sambil tu zaman YM. Korang mesti tak sempat YM kan. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Oh, sempat main. Sempat taklah terasa purba sangat saya. So kan macam bila kita ping-ping orang kau, kadang bunyi dia tu kita terkejut kan. So sampailah masa tu buat benda tu kadang-kadang salah kena record kan. So tak apalah, sampailah masa tu saya rasa dah dekat pukul 2. Saya tutup tingkap, meja study dekat dengan tingkap, katil dekat dengan dinding belah sana. So pintu bilik belakang. Saya membelakangkan pintu bilik. So maksudnya belakang saya ialah meja roommate, sebelah meja roommate saya ialah pintu. Tapi roommate saya ni dia kos cikgu tau. So bila dah sem akhir ni, dia banyak duduk dengan geng-geng cikgu dia lah. So dia nak prep barang-barang praktikal, benda macam tu lah kan. So memang selalunya saya akan tinggal seorang di bilik. So macam malam tu dah dekat pukul 2, tiba-tiba saya nampak dari bilik Cik Jeb ni tadi ada orang jalan, lepas tu berhenti kat tepi tingkap saya, berbaju putih dan berbau rokok. So saya pun fikir, oh Cik Jeb isap rokok kot. Dia memang isap rokok lah. Kenapa? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya macam tak kenal sangat lah dia, sebab dia ialah student master kot masa tu. So saya macam isap rokok kot, tapi kenapa dia nak kena isap dekat bilik depan bilik perempuan macam tu. Tapi benda tu dengan dalam hati saya je lah.
So saya sebab waktu tu dalam bilik kita tak bertudung apa semua kan. So saya macam biar je lah. Tapi lama tau. Macam putus cinta ke Cik Jeb ni bukan main lama isap rokok kat depan bilik aku kan. Lepas tu tiba-tiba terasa lah macam kalau putus cinta mungkin perlukan kawan untuk berbual. Tiba kan fikir macam tu. So saya pun buka sedikit tingkap. Tapi saya tak nak. Kan bila kita tutup tingkap, kita nampak benda putih tu. Nampaklah bayang orang tu kan. Bayang orang lalu tu kita nampak kan. Nampaklah badan dia. Tapi bila saya buka sikit tingkap, saya macam tak nampak. Tadi nampak kat sini tapi tak ada kan. Tapi bau rokok tu memang ada. Bau je tau. Saya tak ada lah nampak api rokok ke apa. So saya macam mungkin dia ialah duduk kat koridor macam tu kan. Lepas tu saya macam Cik Jeb macam tu kan. Tak bunyi. Saya macam Cik Jeb okey ke? Sebab dia tak pernah duduk dekat laluan, dia tak pernah lalu pun sebab perempuan kan. Asal perempuan kan. Cik Jeb okey ke? Kenapa Cik Jeb duduk dekat depan bilik saya ni? Saya cakap macam tu. Bilik ni ada orang, saya cakap macam tu tau. Of course lah dia tahu ada orang sebab lampu kan terbuka. Tak berbunyi wak. Lepas tu kan saya ambil towel, saya tutup kepala. Saya nampak lagi bayang putih ni. Saya buka tingkap, tak ada orang. Dan bau rokok tu auto hilang. Saya terus pak tingkap. Memang tak ada shutdown apa dah. Tak tutup lampu pun. Saya terus selubung. Nak lompat katil terus selubung. Saya tidur. Memang takut gila lah masa tu. Nak panggil roommate balik pun. Telefon tinggal dekat meja. Dah lah zaman tu tak ada WhatsApp lagi. Zaman-zaman Motorola yang kali-kali klik-klik tu kan. Lepas tu saya pun macam Alhamdulillah saya boleh tidur. So pagi tu saya bangunlah subuh. Macam biasa subuh saya suka tutup kipas. So kita nak kita nak ambil air semayang. Saya punya hostel ni bilik-bilik saja. So, macam toilet yang ramai-ramai kena banyak-banyak toilet, banyak-banyak shower. Kita kongsi kan. So saya pun keluar bilik tutup kipas je sebab sejuk kan. So keluar bilik pergi toilet ambil air semayang apa semua. Saya pun bentanglah sejadah. Masa tu kiblat saya menghadap ke meja disengit dan belakang saya ialah almari loker saya, loker roommate kan. Lepas tu kan tutup kipas kan. Lepas tu hanger yang saya guna untuk hanger saya punya telekung tu saya sangkut dekat pemegang almari. Lepas tu bila saya sujud, hanger tu berbunyi macam dia bergoyang. Tap macam dia kena, bila dia goyang kan dia kena terlanggar lah dekat almari saya kan. Kan dia macam kan tap. So subuh kan 2 kali sujud. So 2 kali je. Sujud sekali tap. 4 kali sujud yang kedua tau. Sujud kali pertama sujud ke apa lah 2 kali kan. Tap. So macam tak apalah sebab kita tengah semayang kan. Sekali bila dah solat tu saya berdoa, kita pejam mata, bunyi lagi. Bunyi memang bunyi macam hanger plastik kena dekat loker tu kayu. Lepas tu kan saya dah siap tu saya macam saya tak apalah, saya doa je lah. Saya doa, tiba-tiba macam look melintas kat depan angin dari katil ke tingkap. Maksudnya dari katil ke meja belajar lah. Saya terus buka mata, tak ada apa-apa. Masa tu dah nak cerah lah, dah nak pagi kan. Lepas tu saya macam astagfirullahaladzim, apa benda dalam bilik aku ni macam tu tau. Tapi saya pun cerita lah dekat bila roommate saya dah balik. Masa tu hari Sabtu malam Ahad, malam Minggu. Sebab tu saya fikir macam Cik Jeb ni butuh cinta ke healing kat depan ni kan. Lepas tu zaman tu tak ada lagi perkataan healing tu, tak muncul lagi. Lepas tu saya cerita lah dekat saya punya kawan saya ni kan, saya cakap dia ambil course cikgu kan. So
masuk, dia ramai, cikgu memang ramai dekat U tu. So mungkin kawan-kawan dia pun dah ada bercerita. Lepas tu kawan saya ni, roommate sini cakap, Fatimah, kau dah kena, cakap macam tu tau. Saya macam, pandai-pandai kau je lah. Dah lah aku selalu kau tinggal dengan aku kat sini seorang-seorang. Tapi saya macam Alhamdulillah, Allah jarang terbitkan rasa tak sedap tu dekat saya tau. Sepanjang lah satu sem tu, satu tahun lah, maksudnya 2 sem saya duduk kat bilik tu tau. Memang Alhamdulillah tak ada apa-apa. So sampailah hari terakhir saya nak kena pulang kunci. Masa tu memang roommate saya ni memang dah balik awal. Saya sudah dah balik seminggu awal kot, sebab exam dia habis awal. So seminggu tu saya tinggal seorang tau, dengan asrama yang dah makin ramai orang tu. So saya pun hantarlah kunci saya pun cakap lah dekat akak kerani tu dengan staff kat situ lah, macam kita orang kenal lah, sebab saya dulu join juga kelab-kelab kat situ kan. So macam kenal lah petugas, staff dekat office. So macam okay kak, bye, macam tu kan. Saya dah nak balik dah, saya dah nak grad dah macam tu. Saya pun nak keluar, tiba-tiba ada seorang abang ni, dia cakap dekat akak yang menerima kunci saya tu, kak, budak ni bilik 3, contoh 301, contoh akak tu cakap, kak, ya betul cerianya budak ni. Rupanya saya dapat tahu dari kawan saya yang MPP, bilik saya tu memang sesuatu. Astaghfirullahalazim, setahun aku duduk kat situ. Ada apa Alhamdulillah. Tapi bila saya tengok macam abang tu, tak adalah saya nak tanya kenapa apa semua kan. Kan saya tahu kan, menyesal tak sudah pula aku. Tapi sebisa saya tanya kat kawan saya cakap, memang bilik kau tu sesuatu. Kenapalah bagi budak duduk. Nasib baiklah, Alhamdulillah lah saya tak kena apa-apa. 2 sem duduk kat situ dengan selalu ditinggalkan oleh kawan dengan stay back sampai tengah malam. Tapi Alhamdulillah, saya banyak benda yang bila saya dah hujung-hujung baru saya tahu. Macam tu. Yalah, tak adalah rasa takut kan bila kita dah tahu. Ya, maksudnya dah takkan takkan berada dah kat situ. Betul. Allah. Dah maybe dah aku kata dah last sem kan. Dia kata selama ni aku tak pernah menjema untuk kau, kali ni aku jema. Kata ni yang kata itulah mungkin dia nak goodbye. dia nak cakap goodbye dah kan. Ya Allah, tapi memang tapi macam based on kawan baik saya tadi tu lah. Dia cakap kau ni lampi. Dia cakap lampi tu istilah kita dulu lambat sikap. Macam lembab lah. Kau ni lampi. So banyak benda yang berlaku dekat asrama, saya lambat tahu. Sama sekolah saya pun memang adalah, biasalah setiap asrama ada cerita-cerita kan. So bila saya macam semalam ni oh ya ke? Tu lah kau lampi, kau tahu tak adik dong kau kena. Saya memang bukan sebab saya tak percaya, tapi sebab benda tu tak jadi kat kita, bukan di depan mata kita kan. So mungkin ignorance kot. Jangan kecam pula saya bila cakap macam ni. Allah izin saya begini. Betul. Yelah, sebab dia di luar norma, jadi kita susah lah nak predik. Betul. Lagi satu, bagus juga sebenarnya pada saya apabila saya dah melepasi benda-benda tu. Saya rasa bagus sebab saya duduk asrama dari umur 13 sampailah habis degree. So bila saya tidak faham abnormal yang berlaku tu, baguslah pada saya. Tak adalah saya nak balik macam tu kan. Ya, betul. Tak adalah terganggu sangat saya punya pembelajaran. So Alhamdulillah lah sekarang tiba-tiba saya ketar pula cerita. Kita lama sebab kan dah tahu kan. Alright. Okay. Itulah 3 kisah asrama saya. Tapi akak tak pernah tanya sebenarnya rumus cerita ni dalam bilik ni ada pernah cerita apa, orang nampak apa, tak pernah lah tanya-tanya kan? Saya memang sejenis yang saya tak nak tahu. Saya tak nak korek. Kalau orang cerita, saya macam okay, dengar je lah. Entertain orang cerita. Tapi untuk saya tahu, tanya kau kena apa, memang bukan saya. Sebab saya penakut. Faham.
Okay. So bilik apa kak nombor dia tadi? 301 sebab saya dah tak ingat dah nombor yang betul. Tapi sebab dia tingkat 3 dan di paling hujung. Memang saya ingat nombor tu 1 lah. Cuma depan tu saya tak tahu. Okay, baik. So uni mana ni biarlah rahsia. Tapi ada student yang praktikal cikgu. Kan? Itu dia punya hint dia. Nak kata Upsi dulu dia semua budak ni pendidikan. So bukan. Tapi boleh tahulah antara uni-uni lain yang ada pendidikan kan. Tapi kita diam-diam je lah. Alright. Okay kak. So terima kasih kerana sudi meluangkan masa cerita 3 cerita ni yang mungkin kita tak dapat tahu jawapannya, tapi ini adalah satu POV yang baru. Kita tahu macam mana sebuah kisah tu, tapi kita tak ada persoalan tau. Tak ada jawapan. Tu. Tahu. Sebab benda tu mungkin dirasai orang lain juga. Mungkin ada benda yang akad lalu ini dia pun sampai sekarang tak ada jawapan dan mencari jawapan tu. Dan jadikan ruang komen kat bawah ni sebagai mungkin adalah perkongsian atau pengalaman sama, uni sama, dia dapat teka, boleh kongsi kat bawah. Good lah kan. Hai dunia tiba. Okay. Itulah 3 cerita yang bagi aku benda tu pelik. Setiap orang akan alami benda-benda yang kata pelik dan macam yang Akak Fatimah ni cerita sendiri pun, kita pun bagi orang kadang kita ada orang tu dia kata dia tak biasa pun benda-benda pelik tu masukkan tak biasa. Dia rasa benda tu normal. Sebenarnya benda tu adalah abnormal yang berlaku dalam kehidupan kan. Mungkin korang akan rasa macam kenapa dia ni tak lambat kan. Tapi mungkin ada orang memang macam tu, kita nak buat macam mana kan. Betul. Alright, baik. So terima kasih lagi sekali Kak kerana sudi berkongsi santai chill. Mungkin ada sepatah dua kata nak sampaikan pada penonton kita. Pada saya benda ni macam yang you all pernah cakap sebelum-sebelum ni dengan caller-caller lain pun kan. Ni ujian setiap orang. So ujian kita tak sama, ujian awak tak sama. Mungkin ada orang diuji dengan nampak terus. Macam saya Alhamdulillah saya memang doa. Saya memang doa sangat, tak nak nampak sampai bila-bila lah. So mungkin saya rasa Allah makbulkan doa saya. Yang ni kan. So orang lain pun mungkin percayalah kuasa doa minta. Kalau tak nak, memang tak nak tengok, tak nak lah. Sebab ada orang dia nak tengok, so memang dia berdoa minta dinampakkan kan. Betul. So mintalah kepada Allah apa yang awak nak tu, awak minta lah, insyaAllah. Tapi jangan minta Allah yang akan kan. Jangan minta yang bukan-bukan. Kalau boleh janganlah minta yang bukan-bukan. Sebab Allah tu dia memang maha menunaikan permintaan hamba-hambanya. Kalau boleh mintalah yang baik-baik sahaja. Betul. Yang bukan-bukan masuk kat sini ialah macam tadi ada orang nak sangat tengok dulu. Kau bagilah aku tengok banyak benda lain boleh minta kot. Betul. Ya, betul. Alright. Okay. Jadi thank you pada korang kerana sudi menonton dari awal sampai habis. Jadi macam mana cerita kali ni, kalau korang suka boleh tekan like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.